agar perjalanan kita bernilai pahala sahabat. Jom kita amalkan sunnah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat dan keluarga sihat walafiat. Menemani kita dalam perkongsian ini, saya menyajikan kepada anda perjalanan saya menelusuri jalan Jeroko yang seringkali berkerut dahinya. Ketahuilah sahabat, semakin berkerut dahinya, semakin besar pula lah keresahan penduduk sekitarnya. Kiasan fata morgana ini difahami benar oleh sahabat-sahabat yang suka maupun duka terpaksa mengharungi jalan ini atas suatu tujuan atau keperluan kehidupan. Lalu, apa yang boleh membuat perjalanan kita ini bernilai pahala? Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita kepada hadis Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari yang berbunyi, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, daripada sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kunna idza sa'idna kabbarna, kami dahulu apabila mendaki kami bertakbir, wa idza nazalna sabbahna, dan apabila menurun kami bertasbih. Kemudian datang satu riwayat lain daripada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alau sanaya kabbaru wa idza habaqu sabbahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para tenteranya apabila mereka mendaki jalan-jalan tinggi mereka bertakbir, dan apabila mereka menuruni lembah atau jalan yang rendah mereka bertasbih. Sampai di sini dapatlah kita ketahui bahawa yang membuat perjalanan kita ini bernilai pahala adalah sunnah Nabi, zikir dalam perjalanan, iaitulah kita bertakbir ketika mendaki dan bertasbih ketika menuruni. Nah, sekarang bagaimana yang dikatakan dengan bertakbir dan bertasbih itu? Sahabat yang mulia, bertakbir adalah dengan Allahu Akbar dan bertasbih adalah dengan Subhanallah. Apabila ada yang bertanya kenapa perlu bertakbir ketika mendaki atau meninggi dan bertasbih ketika merendah atau menuruni, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahawa ketika berada di tempat tinggi manusia mudah merasakan kebesaran dirinya, maka syariat memerintahkan bertakbir sebagai peringatan bahawa Allah sajalah yang maha besar. Kemudian ketika turun ke tempat rendah disyariatkan bertasbih sebagai penyucian Allah daripada kerendahan atau segala kekurangan. Persoalan seterusnya, apakah takbir itu dibaca sekali ketika hendak mendaki ataupun dibaca berterusan selagi mana mendaki? Demikian pula dengan tasbih. Al-Allamah Syekh Ibnu Al-Utsaimin datang dengan sebuah huraian yang indah bahawa beliau rahimahullah menerangkan yang disunnahkan ialah setiap kali berlaku sebabnya, iaitu ketika seseorang naik ke tempat tinggi dia bertakbir, dan ketika turun dia bertasbih. Lafaz yang paling ringkas sudah mencukupi, dan jika diulang sepanjang pendakian atau penurunan juga tidak mengapa kerana tiada had tertentu yang ditetapkan oleh syarak. Daripada huraian tadi dapatlah kita tarik kesimpulan bahawa yang pentingnya adalah kita berzikir ketika ada sebabnya, bertakbir ketika mendaki dan bertasbih ketika menuruni. Sekali sudah memadai, berkali-kali lebih afdal lagi. Sahabat yang mulia, hakikatnya jalan yang rosak hanya menyusahkan perjalanan di dunia, tetapi hati yang rosak akan menyusahkan perjalanan menuju akhirat. Dengan itu, jangan biarkan perjalanan kita hanya memindahkan tubuh dari satu tempat ke satu tempat. Jadikanlah ia perjalanan yang turut menghidupkan hati dan mentransfer pahala ke dalam akaun akhirat kita. Saya kira sudah cukup. Terima kasih kerana sudah mengikuti sampai di sini. Apabila ada manfaatnya, amalkan, kemudian sebarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ingat kaedah kita sahabat, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak dapat kita raih semuanya sahabat, jangan kita tinggalkan semuanya. Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi sebab kita berkumpul semula di syurganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.